Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Yasir, Pak Afadi Ustaz Yasir dan semua sahabat-sahabat yang dapat hadir pada kuliah kita pada pagi ini. Selalunya kita bersiaran sebelah malam, tapi sebabkan bulan Ramadan, hari ini kita injakkan sikit ke sebelah waktu sekarang ni, dan pastinya saya rasa ada agak sukar kita kalau dekat-dekat 12 tengah hari ni mata semua layu, kuyuh. So direzekikan Allah lah untuk mereka yang sahabat-sahabat yang dapat hadir bersama kita. Moga kuliah kita pada pagi ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya, sebab kalau kita tajuk yang kita ketengahkan adalah menjemput kemuliaan Lailatul Qadar. Dan pastinya satu malam ini datang cuma satu kali dalam setahun, dan kita dimaklum dan kita sedia maklum ia datang pada bulan Ramadan, dan kita pun berada di bulan Ramadan, dan pastinya kita ingin belajar dan ingin lebih mengetahui bagaimana kita nak menjemput, bagaimana kita nak menghidupkan 10 malam terakhir. Jadi direzekikan kita untuk bersama Al-Fadhil Ustaz Yasir untuk mengupas tajuk kita. Dan sebelum saya serahkan majlis pada Ustaz, saya perkenalkan dulu Al-Fadhil Ustaz yang bersama dengan kita. Yang ini pertama kali kita bawa Ustaz daripada Melaka. Sebelum ni kita dah ada Ustaz daripada utara, daripada Johor, Kelantan, Selangor, hari ini daripada Melaka. Jadi Al-Fadhil Ustaz, saya minta maaf siap-siap kalau saya salah sebut nama. Saya sebut nama Ustaz lah sebaik-baiknya Ustaz. Sekejap saya cari mana dia. Okey, Al-Fadhil Ustaz Yasir Atikur Rahman bin Haji Makno. Harap betul. Berasal daripada Merlimau Melaka. Bersekolah dulu di SK Sekam Melaka, SMK Sultan Muhammad Melaka. Kemudian di Syaubra Mesir, menerima ijazah sarjana muda dengan kepujian kelas pertama, lulusan Institut Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia, Guru Bahasa Arab dan Pendidikan Islam Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia, Jurulatih Utama Dakwah dan Sasiah Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, mempunyai sanad ilmu dan ijazah bacaan Al-Quran serta ilmu tajwid sehingga Rasulullah SAW, pengasas Akademi Al-Quran An-Nur Melaka, penulis kitab Makhraj dan sifat huruf bergambar, mempunyai tauliah dan sanad serta aktif menyampaikan kuliah agama sekitar negeri Selangor dan juga Melaka. Alhamdulillah hari ini dapat kita, moga-moga dapat banyak kita belajar hari ini, sebab malam Lailatul Qadar ni malam yang lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Dan dengan ini saya menyerahkan majlis seterusnya kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض ومغاربها شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna binuri ilmik wa ab'idna an-nisyan birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين
وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan dan kita masukkan perasaan syukur di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat, yang telah memberikan segala kebaikan, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala mengizin dan membenarkan kita berada di dalam suatu majlis yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang celik mata hatinya, salli ala Sayyidina Muhammad, pasti dia akan melihat kebaikan ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bagi mereka yang bertambah-tambah celik mata hatinya, maka dia akan merasakan nikmat ketika berada di dalam majlis-majlis seperti ini. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu dan ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak tanya, ada ayah-ayah ke sini? Ada Ada Ustaz. Ada juga. Ada. ayah. Ada. Alhamdulillah, baik. Jadi ibu-ibu dan ayah-ayah yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika seseorang hamba itu ingin diberikan kebaikan oleh Tuhannya, maka Tuhannya sendiri akan membawa dan mengizinkan dia duduk di dalam majlis mengenalkan dirinya kepada hambanya itu. Allah Subhanahu wa taala akan perkenalkan diri Allah kepada hambanya. Seperti mana Allah perkenalkan dirinya kepada Nabi SAW, kepada para anbiya yang sebelum daripada Rasulullah SAW. Maka bila Allah Subhanahu wa taala datangkan kita dan dudukkan kita dalam majlis mengenalkan diri kita padanya, ataupun mengenalkan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah tanda kebaikan yang Allah sedang limpahkan kepada kita pada saat dan ketika ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka bila Allah Subhanahu wa taala izinkan kita duduk di dalam majlis mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal perjalanan kehidupan, mengingatkan kepada kita akan dosa dan kesalahan kita, mengenangkan kepada kita akan keaiban dan kekurangan diri kita, mengingatkan kita kepada amalan yang kurang yang perlu kita tambah, dan mengingatkan kepada kita akan bekalan yang masih lagi perlu kita tambah, mengingatkan kepada kita akan nasib diri kita di akhirat nanti di padang mahsyar. Maka itu adalah majlis yang membawa sangat banyak kebaikan kepada diri seseorang hamba. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apatah lagi kita berada di dalam satu bulan yang mana bulan ini merupakan bulan yang tidak pernah diberikan kepada mana-mana umat sebelum daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, iaitu bulan yang menjadi rutin kepada Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan senarai-senarai nama ahli neraka, dan Allah Subhanahu wa taala keluarkan senarai nama ahli neraka daripada menjadi penghuninya neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong daripada golongan yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan daripada senarai ahli nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ucap jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih banyak kepada jawatan kuasa Mihrab Circle dan betul ke Mihrab Circle kita panggil betul terutamanya kenalan yang saya berkenalan, iaitu Dr. Marina dan ibunda Puan Rokiah Hamzah dan seluruh jawatan kuasa yang bertungkus lumus untuk mengadakan majlis pada pagi ini. Sebenarnya saya punya masa, saya dalam perjalanan sebenarnya. Saya ingat boleh sampai ke rumah saya, tapi tak boleh sampai. Jadi saya singgah di Masjid Negeri
Maka itu Masjid Al-Azim. Saya duduk di taman Masjid Al-Azim lah untuk saya sambung saya punya inilah perkongsian. Sebab tadi saya daripada Terendak tadi mula daripada subuh-subuh sampai pukul 10 tadi. Jadi bergerak daripada sana pukul 10.30. Jadi nak sampai 11.30 tak sempat. Jadi saya berhenti dekat masjid. Jadi alhamdulillah insya-Allah hari ini kita nak berkongsi sedikit daripada apa yang boleh kita kongsikan, apa yang Allah izinkan untuk kita kongsi. Dan saya rasa ini adalah tajuk yang sangat hebat, membincangkan tentang perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan ganjaran kepada hamba-hambanya. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad diberikan kepada saya tajuk menjemput malam Lailatul Qadar ataupun malam kemuliaan, ataupun menjemput kemuliaan Lailatul Qadar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka bila kita cerita tentang Al-Qadar ataupun malam Al-Qadar ataupun disebutkan sebagai Lailatul Qadri, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan malam Lailatul Qadar ni dalam Al-Quran. Sebelum itu ada satu peristiwa yang Nabi SAW bercerita kepada sahabat Nabi. Ketika Nabi SAW bercerita tu, Nabi SAW menceritakan tentang kisah umat-umat yang terdahulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti mana yang kita ketahui, umat-umat yang terdahulu umur mereka panjang-panjang. Salli ala Sayyidina Muhammad. Bila mereka punya umur panjang-panjang, maka masa ibadah mereka menjadi panjang. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita, kata Nabi SAW, a'mari ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku, kata Nabi SAW, di antara 60 ke 70. Jadi doktor umurnya berapa sekarang? Saya 52. 52, subhanallah. 52. Nak sampai Dekat Ustaz. ada kalau macam saya 29, 30 nak sampai ke 60 tu secara zahirnya nampaknya macam banyak kan, tapi Allah Subhanahu Taala tak buka rahsia umur manusia tu. Allah Subhanahu Wa Taala tutup rahsia umur supaya kita sentiasa bersedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun berapa pun umur kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau ikutkan umur yang Nabi SAW sebutkan, maka berapa banyakkah yang kita habiskan untuk ibadah? Berapa banyakkah yang kita habiskan untuk tidur? Berapa banyakkah yang kita habiskan untuk bermain? Berapa banyakkah yang kita habiskan untuk bekerja? Berapa banyakkah yang kita habiskan untuk hiburan? Maka kalaulah kita boleh kira, maka silakan kira. Tapi sudah pasti manusia itu tidak akan mengira masa ibadahnya. Bahkan dia akan rasa seronok sahaja. Tetapi kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan tentang masa-masa bagi umur manusia ini, salli ala Sayyidina Muhammad, maka Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa kalaulah seseorang itu umurnya 60 tahun, kalaulah kita diberikan umur 60 tahun, ibu-ibu ayah-ayah, kita diberikan satu hari 24 jam. Kita gunakan masa kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebahagiannya kita bekerja, sebahagian malamnya kita berehat, dan sebahagian malamnya kita akan bersama dengan keluarga kita. Dan kecil sahaja masa untuk kita melaksanakan ibadah kepada Ta'ala. Tetapi kasih dan sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak amalan-amalan yang Allah berikan, tetapi pahala dan gandaan amalan tersebut terlalu besar sehingga kita dapat menyamai amalan orang-orang yang terdahulu. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalaulah seseorang itu diberikan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebanyak 60 tahun hidupnya di dunia, maka 20 tahun daripada 60 tahun dia hanya menggunakan untuk dia tidur sahaja. Betul tidak? Betulkah apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ini? Maka kalaulah kita fikirkan Allah berikan pada kita umur 24 jam satu hari. 24 jam satu hari. Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan pada kita untuk kita bangun pagi mencari nafkah lebih kurang 8 jam. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kita akan bergerak pergi kerja pukul 8 dan kita akan keluar semula pukul 5 petang ataupun pukul 4 petang. Salli ala Sayyidina Muhammad.
kemudian kita akan balik, kita akan berehat, dan kita akan makan, kita akan buat keperluan keluarga kita dan sebagainya, lebih kurang 8 jam lagi. Dan 8 jam lagi kita akan gunanya untuk tidur. Tidakkah 8 jam daripada 24 jam itu 1/3 daripada 24 jam? Dan tidakkah 20 tahun itu adalah 1/3 daripada 60 tahun? Maka kalaulah kita hidup 60 tahun, 20 tahun kita gunakan hanya untuk tidur. Allahumma salli ala sayyidina. Hanya untuk tidur kita gunakan 20 tahun. Kalau salli ala sayyidina Muhammad, guru saya kata, kita ni bawah sikit je daripada Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi tidur 300 tahun. Kita tidur 20 tahun. Lamanya tidur, subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu belum masuk lagi tidur-tidur tengah dengar ceramah. Belum masuk lagi tidur-tidur tengah duduk dalam kereta. Belum masuk lagi tidur-tidur tengah-tengah kita dengar tazkirah, tengah khutbah. Belum masuk lagi tu. Itu baru tidur malam sahaja. Kalaulah tidur malam pun kita tidur 20 tahun. Bila kita tambah dengan tidur siang kita, tidur qailulah kita, tidur petang kita, tidur lepas asar kita, tidur lepas subuh kita, maka bertambahlah masa kita tidur. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Allah kasih dan sayang kepada kita. Allah SWT bagi kita satu bulan yang mulia, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Kenapa kita sebut Ramadan Karim? Ramadan yang mulia. Kenapa Ramadan mulia? Kerana Ramadan itu dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu bulan yang mana Allah pilih untuk turunkan Al-Quran. Allah kata dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, menjadi petunjuk kepada manusia dan menjadi pemisah di antara yang benar dan yang salah. Allah Subhanahu Wa Taala kata Allah turunkan Al-Quran, kalam Allah yang mulia, Lain Ustaz, problem rasanya. Assalamualaikum. Jadi kita sambung. Jelas suara saya? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Jelas Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pilih bulan Ramadan dalam banyak-banyak bulan, 12 bulan Allah pilih bulan Ramadan untuk Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kalamnya Allah. Yang mana kalamnya Allah ini adalah hadiah yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia, iaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu Al-Quran. Nabi SAW sebut, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadilla abada kitabullah wa sunnati rasulih. Aku tinggalkan kamu dua perkara, yang ini perkara yang paling besar yang Nabi SAW wariskan kepada kita umatnya Nabi SAW. Kalau kita pegang dengan dua perkara ini, kata Nabi SAW, in tamassaktum bihima lan tadilla abada. Kamu tidak akan disesatkan sampai bila-bila. Apa dua perkara itu? Yang pertama, yang paling besar dalam hidup adalah Al-Quran. Al-Quran ini adalah perkara yang paling penting yang kita kena belajar. Perkara yang sangat utama dalam kita menghabiskan masa kita untuk kita habiskan kehidupan kita di dunia dengan membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengikut panduan Al-Quan, melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan yang terkandung di dalam Al-Quran. Salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Al-Quran ini Allah pilih untuk turunnya pada malam yang disebutkan sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan malam itu berada pada bulan Ramadan yang mulia. Maka nak bagi tahu malam Al-Qadar itu mulia sebab selain daripada yang lain, selain daripada Al-Quran.
Maka malam Lailatul Qadar itu mulia disebabkan Al-Quran diturunkan pada malam tersebut. Allah sebut dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Allah SWT sebut, sesungguhnya kami turunkan ia Al-Quran fi Lailatul Qadr, pada malam Al-Qadar. Wama, apakah pandangan kamu dan adakah kamu tahu apa itu malam Lailatul Qadar, kata Allah SWT. Kemudian Allah bagi tahu jawapan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, iaitu malam yang mana ia lebih baik daripada 1000 bulan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Quran Allah rakamkan, Allah pilih bulan ini dan Allah pilih di dalam bulan ini ada satu malam yang Allah SWT berikan satu tahun sekali je. Tak banyak, sekali je satu tahun. Dia panggil malam keagungan, malam yang paling mulia sekali, iaitu malam Al-Qadar. Sekali je setahun. Kalau kita diberikan izin untuk bangun pada malam itu, kalau kita sedekah kita lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita berzakat ataupun kalau kita bayar zakat fitrah dan sebagainya malam itu, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita baca Al-Quran, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita solat sunat tarawih ataupun solat sunat hajat ataupun solat apa sahaja, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita berzikir, berselawat pada Nabi SAW, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita bagi makan pada orang yang berbuka puasa, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Sebab itu 10 malam akhir, buatlah segala amalan. Kita buat segala amalan walaupun tak banyak, tapi kita buat segala amalan. Mudah-mudahan ia akan menjadi fadilat yang besar buat kita. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala pilih malam itu, Allah turunkan Al-Quran. Allah kata, Tanazzalul malaikati warruh. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan, iringkan, salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iringkan Al-Quran yang diturunkan itu dengan seluruh malaikat yang Allah Subhanahu wa taala cipta, termasuk Sayyiduna Jibril alaihi salam. Warruh, kata Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga ruh, iaitu malaikat Jibril alaihi salam, ketua segala malaikat. Allah pilih pada malam tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran secara sekaligus daripada, salli ala Sayyidina Muhammad, Lauhin Mahfuz. Daripada Lauh Mahfuz turun kepada As-Sama'id Dunya, iaitu langit dunia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Turun secara sekaligus, diiringi dan diarak oleh seluruh penduduk langit. Makhluk yang paling ramai yang Allah ciptakan adalah malaikat. Makhluk yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan sebagai la ya'suna ma amarahum. Dia tak pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintah dia akan buat. Dia tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dia akan yaf'aluna ma tu'marun. Dia akan melakukan apa sahaja yang diperintahkan kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah nak menunjukkan kepada kita bahawa kemuliaan demi kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan ini disebabkan Al-Quranul Karim. Cuba bayangkan, asalnya Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Yang kalam itu bersifat dengan qadim, bukan baharu, bukan hadis, qadim. Maka salli ala Sayyidina Muhammad. Kalaulah kita ada sekeping kertas, hari ni kita ada sekeping kertas. Kertas itu asalnya kosong, tak ada apa-apa. Saya renyukkan. Tuan-tuan marah ke? Tak marah kan? Kalau saya pijak, tuan-tuan marah ke? Tak marah. Kertas tak ada apa-apa nilai. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau saya koyakkan, tuan-tuan marah ke? Tak marah kan? Ataupun saya buat sesuatu perkara, contohnya saya bawa masuk dalam tempat-tempat yang tak elok ataupun tempat-tempat yang najis dan sebagainya, maka kita semua tidak akan rasa apa-apa perasaan dalam hati kita, biasa saja.
Tapi kalau kertas yang sama, saya buka semula daripada apa yang saya kenyukkan ataupun saya tampal semula daripada apa yang saya koyakkan, maka saya tuliskan kalimah Bismillahirrahmanirrahim sahaja. Maka adakah selepas itu saya boleh koyakkan? Adakah selepas itu saya boleh renyukkan ataupun saya boleh pijak salli ala sayyidina Muhammad? Maka hukumnya haram. Sepakat ulama mengatakan bahawa haram melakukan perkara yang demikian. Kerana apa? Kerana tertulis padanya kalamnya Allah ataupun Al-Quranul Karim pada kertas tersebut. Hatta nak bawa masuk tandas pun tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan satu surah. Hanya Bismillahirrahmanirrahim ataupun satu ayat daripada Al-Quran. Bukan 30 juzuk, bukan. Salli ala sayyidina Muhammad. Cuba bayangkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kertas yang tidak ada apa-apa nilai, bila disandarkan padanya kalamnya Allah, maka kertas itu menjadi mulia. Kertas itu asalnya tak mulia, tapi disandarkan dengan kalamnya Allah, kertas itu menjadi mulia. Maka mulianya malam Lailatul Qadar sebab bersandar dengan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hari ini kita ramai tinggalkan dia. Yang hari ini kita tak baca Al-Quran. Yang hari ini kita abaikan Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuba tengok Allah turunkan Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan pada malam Lailatul Qadar. Maka menjadilah malam Lailatul Qadar itu malam yang mulia. Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Maka jadilah bulan Ramadan itu Sayyidul Syuhur. Bulan yang paling mulia. Sebab apa? Al-Quran. Kemudian Allah SWT turunkan Al-Quran itu melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Siapakah Sayyidul Malaikah? Ketua bagi para malaikat. Sayyiduna Jibril alaihi salam. Adakah kita tahu kenapakah Sayyiduna Jibril itu terpilih? Dan kenapakah dia menjadi ketua para malaikat? Jawapannya adalah kerana tugasnya. Tugasnya yang menyebabkan dia menjadi Sayyidul Malaikah. Apakah tugasnya? Membawa wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Membawa Al-Quranul Karim turun kepada Nabi SAW. Maka telahlah menjadi malaikat Jibril alaihi salam itu malaikat yang paling mulia sekali. Yang sangat dimuliakan oleh seluruh penduduk langit. Sehingga kan nak masuk pintu langit pun mestilah melalui Jibril alaihi salam. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Allah SWT turunkan Al-Quran itu ke dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam secara beransur-ansur. Selama 23 tahun, 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah dinamakan ayat ataupun surah itu surah Al-Makkiyah ataupun surah Madaniyah. Surah yang bercerita tentang banyak akidah berkenaan dengan Allahumma salli ala keimanan, berkenaan dengan keesaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ceritakan tentang orang-orang yang bersabar, orang-orang yang beriman daripada kalangan orang-orang yang miskin, fadilat orang-orang yang bersabar, fadilat orang-orang yang mengingat cerita tentang dosa dan pahala, mengingat tentang akhirat, tentang syurga dan neraka, Allah sebut pada ayat-ayat Makkiyah. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah turunkan sebahagian daripadanya di Madinatul Munawwarah. 10 tahun Allah turunkan di Madinah, yang mana ayat dan surah itu dinamakan sebagai Ayatul Madaniyah ataupun Suratul Madaniyah. Maka 13 tahun mengambil masa yang panjang untuk Allah SWT turunkan secara beransur-ansur kepada Nabi SAW. Maka, turun kepada Nabi SAW, maka jadilah Nabi SAW Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ketua bagi seluruh Anbiya dan ketua bagi seluruh Rasul. Kenapa? Sebab Al-Quran dapat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tanya, apakah tempat yang terlebih utama untuk kita ziarah dan untuk kita datang sebagai orang yang beriman, yang utama untuk kita ziarah? Apakah tempat itu? Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, betul kan? Ya. Kenapa Makkatul Mukarramah? Sebab dekat Mekah dah tempat turun Al-Quran 13 tahun. Kemudian kenapa Madinah? Kerana Madinah lah tempat turun Al-Quran 10 tahun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Mekah dia jadi tempat yang sangat hebat. Madinah menjadi tempat yang sangat tenang. Kerana apa? Kerana Al-Quran yang turun padanya. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ibu ayat-ayat yang dirahmati oleh Allah SWT. Belum. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran itu Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka
umat Nabi SAW menjadi umat yang terbaik. Tak ada umat yang lebih baik daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Sebab kita diberikan Al-Quran yang menjadi panduan kehidupan kita. Kata Nabi SAW dalam hadis, nahnul akhiruna al-awwalun. Ay akhiruna fid dunya wal awwaluna fil akhirah. Kata Nabi SAW, kita adalah orang yang terakhir dan yang terawal. Maka sahabat tanya, apa makna yang terakhir dan terawal ya Rasulullah? Maka Nabi SAW jawab, yang terakhir dihidupkan di dunia, nah, iaitu menjadi umat akhir zaman, dan terawal yang akan memasuki syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa umat Nabi SAW adalah orang yang pertama dan umat yang pertama yang akan melangkahkan kakinya masuk ke syurga Allah SWT, bukan umat Nabi-Nabi yang lain? Kerana padanya diberikan Al-Quranul Karim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan belum habis sampai situ, cuba bayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran yang mulia ini, Al-Quran yang menyebabkan apa sahaja yang bersandar dengan dia menjadi mulia, sehinggalah malam Lailatul Qadar menjadi mulia disebabkan turunnya Al-Quran padanya. Cuba bayangkan kalau Al-Quran ini duduk di bibir kita. Cuba bayangkan kalau Al-Quran ini duduk di fikiran kita. Cuba bayangkan kalau Al-Quran ini duduk di hati kita. Cuba bayangkan kalau Al-Quran ini duduk di dalam rumah kita. Cuba bayangkan Al-Quran duduk di hati, jiwa dan fikiran anak-anak kita. Salli ala Sayyidina Muhammad. Isteri kita, suami kita. Sentiasa kita didengarkan akan Al-Quran. Kata Nabi SAW, man istama'a ila ayatin min kitabillah kanat lahu nura. Barang siapa yang mendengar satu ayat daripada kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala, baginya cahaya. Kalaulah dengar saja cahaya, kalau orang yang baca, sudah tentulah dia dengar sendiri bacaannya. Salli ala Sayyidina Muhammad. Sudah tentulah lebih daripada satu cahaya yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada hamba-Nya itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ulama-ulama menunjukkan contoh. Apakah perkara yang nak dilaksanakan pada bulan Ramadan bermula daripada awal sampai ke akhir? Boleh jadi sebelum daripada Ramadan lagi kita kena bersedia dengan perkara ini. Apa dia? Mempelajari Al-Quranul Karim, sama ada membacanya, mentadabbur makna dan isinya, memahami tafsirannya ataupun mengamalkan isi kandungannya serta menyampaikannya. Maka kita kena pelajari. Barang siapa yang belum ada lagi masa di belajar Al-Quran, maka kena cari masa. Apa pun kerja dan tugasnya, apa pun keadaan dirinya, apa pun masanya, maka dia kena ada masa untuk belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kalau kita jadi doktor, jadilah doktor yang belajar dan mengajar Al-Quran. Kalau kita jadi arkitek, jadilah arkitek yang belajar mengajar Al-Quran. Kalau kita jadi suri rumah, jadilah suri rumah yang belajar dan mengajar Al-Quran. Kalau jadi kita ayah, jadilah ayah yang belajar dan mengajar Al-Quran. Maka kita akan menjadi doktor yang terbaik, kita akan jadi ayah yang terbaik, kita akan jadi ibu yang terbaik, kita akan jadi suri rumah yang terbaik, kita akan jadi arkitek yang terbaik, kita akan jadi kontraktor yang terbaik. Kerana apa? Kerana ada padanya belajar dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Maka kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala muliakan kertas yang tidak ada apa-apa makna disebabkan tertulisnya kalamnya Allah, cuba bayangkan hati-hati anak kita yang sedang menghafal Al-Quran pada saat dan ketika ini. Tidakkah Allah Subhanahu Wa Taala sedang muliakan mereka? Tidakkah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki yang melimpah ruah kepada mereka? Tidakkah semua orang akan menghormati dan memuliakan mereka? Kerana apa? Kerana kemuliaan yang diambil daripada kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapa yang nak dimuliakan, jangan jauh daripada Al-Quran dalam kehidupan dia. Siapa yang nak dimuliakan, pegang Al-Quran dan cium Al-Quran. Siapa yang nak dimuliakan di dunia dan di akhirat, maka baca Al-Quran dan amalkan isi kandungan Al-Quran. Siapa yang nak malam Lailatul Qadar, maka dia kena mula baca Al-Quran daripada awal Ramadan sehinggalah ke akhir Ramadan. Ibu ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam suratul Qadar. Al-Qadar membawa makna kemuliaan. Apa makna Al-Qadar? Kemuliaan. Salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu malam yang mulia. Mempunyai 5 ayat. Surah yang ke-97, Salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam surah Al-Alaq, surah yang sebelum daripada surah Al-Qadar, kalau kita turutan daripada atas, daripada Al-Fatihah sampai An-Nas,
Sebelum surah Al-Qadar ada satu surah namanya Suratul Alaq. Suratul Alaq ayat 1 sampai 5 Allah SWT perintah kepada Nabi SAW dan perintah pada umatnya Nabi SAW untuk apa? Untuk membaca. Membaca apa? Membaca Al-Quranul Karim. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, salli ala sayyidina Muhammad kepada Nabi sallam dengan surah Al-Alaq dengan banyak baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad membaca Al-Quran. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada surah selepas ni iaitu surah Al-Qadar, Allah Subhanahu wa taala memberitahu dan menyebut tentang turunnya Al-Quran itu pada malam yang mulia iaitu malam tolong buka pintu. kelebihan yang ada pada malam Lailatul Qadar. Maka marilah kita sama-sama hayati salli ala sayyidina Muhammad surah Al-Qadar ini yang saya akan baca insya-Allah, dan insya-Allah kita akan tengok apakah rahsia yang terkandung dalam surah ini, yang mudah-mudahan dengan kita melihatnya kita akan mendapat rahsia dan kaedah bagaimanakah kita ingin menjemput malam Lailatul Qadar datang pada Ramadan kita pada kali ini, pada tahun ini. Baik, siapa yang hafal boleh baca sama-sama dengan saya. Siapa yang tak hafal boleh buka mushaf. Boleh buka mushaf tuan-tuan. Salli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد. Ibu dan ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Allah sebut inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami ya Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, menurunkan ia apa? Al-Quranul Karim pada malam Lailatul Qadar. Baik, pada awal-awal ayat ni tuan-tuan. Sebenarnya kalau kita tengok daripada nama surah ini adalah surah Al-Qadar yang membawa makna kemuliaan. Allah nak cerita tentang malam kemuliaan. Salli ala sayyidina Muhammad. Lailah maksudnya malam. Kalau dalam bahasa Arab, lailun, maka dipanggil sebagai sebahagian daripada malam. Maksudnya sebahagian daripada malam. Tapi kalau ada ta marbutah belakang lam tu, lailah ataupun lailatun, maka itu membawa makna keseluruhan malam daripada maghrib sampai ke subuh. Tapi kalau sebut lailun ataupun lailan, maka itu adalah sebahagian daripada malam. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala perjalankan Nabi SAW pada malam Isra dan Mi'raj, Allah perjalankan Nabi SAW sebahagian daripada malam, kata Allah SWT. Nabi SAW diangkat sepada Isya, kemudian Nabi SAW diturunkan ke dunia, salli ala sayyidina Muhammad sebelum daripada subuh, sebahagian daripada malam. Allah sebut Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الذي أسرى Maha suci Allah SWT yang memperjalankan abdihi laylam, hambanya pada sebahagian malam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah kata laylam, sebahagian malam. Adapun Lailatul Qadar ni Allah guna ta marbutah, Lailatul Qadri, membawa makna bermula daripada maghrib sampai subuh.
Jadi barang siapa yang memberi makan pada orang yang berbuka pada malam Lailatul Qadar tu, kalaulah malam itu bertepatan dengan dia bagi makanan tu malam Lailatul Qadar. Salli ala Sayyidina Muhammad, maka orang pun berbuka maghrib kan, maka pahala dia bersedekah memberi makan pada orang buka itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian selepas maghrib tu, salli ala Sayyidina Muhammad, dia akan solat fardu maghrib berjemaah, lebih baik daripada 1000 bulan solat fardu maghrib ni. Selepas daripada maghrib tu, mungkin dia akan baca Al-Quran sedikit, maka bacaan Al-Quran itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian dia akan bangun solat isyak berjemaah, maka solat isyaknya lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian dia solat tarawih, maka ia dipanggil sebagai solat qiyam, maka solat qiyam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian dia akan zikir dan selawat, dia akan berselawat pada Nabi SAW selang-selang daripada solat tarawih itu, maka zikir, selawat dan ingatnya kepada Allah itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian dia akan solat witir, kemudian salli ala Sayyidina Muhammad, dia akan murih dan dia akan bersedekah. Kemudian malam tu dia akan bangun lagi. Nah, kemudian dia akan tahajud, dia akan solat sunat taubat, dia akan solat sunat tahajud, kemudian dia akan solat fardu subuh secara berjamaah. Maka semua itu digandakan lebih baik daripada 1000 bulan. Kerana apa? Kerana pada malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan Al-Quran kepadanya. Salli ala Sayyidina Muhammad. Maka malam Lailatul Qadar ini Allah SWT kata, inna anzalnahu, Allah pilih untuk Al-Quran itu turun. Salli ala Sayyidina Muhammad daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah seperti mana yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian apakah kena mengena malam Lailatul Qadar dengan Al-Quran? Salli ala Sayyidina Muhammad. Maka inilah kena mengenanya ataupun kaitan yang sangat besar yang Allah SWT nak beritahu. Bahawa barang siapa yang tidak membaca Al-Quran, barang siapa yang meninggalkan Al-Quran, barang siapa yang melupakan Al-Quran, maka jangan harap dia nak dapat malam Lailatul Qadar. Seolah-olah begitu kata para ulama. Allah mulakan nak cerita tentang malam Lailatul Qadar, Allah mula sebut tentang Quran dulu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah nak tanya pada umat, wa ma adraka ma lailatul qadr. Apakah kamu tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Maka kata Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allah ceritakan malam itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turun padanya malaikat Jibril dan seluruh para malaikat yang lain dan melaksanakan segala apa yang Allah SWT perintahkan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini jawapan saya tadi. Dan salam sejahteralah pada mereka yang beramal, beribadah pada malam tersebut sampai datangnya waktu fajar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sampai terbitnya waktu fajar ataupun terbitnya fajar. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ibu dan ayah yang dirahmati oleh Allah SWT. Maka sepanjang itu, bermula daripada maghrib sampai ke subuh, ia dipanggil sebagai malam kemuliaan. Kalaulah malam itu Allah SWT beri kepada kita, maka syukuri. Tidak ada nikmat yang besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, apakah kepentingan Al-Quran dengan malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu tidak akan wujud kalau tidak Allah SWT turunkan Al-Quran. Itu maksud dia. Jadi barang siapa yang nak dapatkan malam Lailatul Qadar tapi dia masih lagi belum mula baca Al-Quran, maka kena mula baca Al-Quran. Belum terlambat lagi ibu ayah-ayah. Belum terlambat lagi untuk kita tadarus. Belum lagi kita nak kena, belum lagi lah kita belum sampai lagi habis. Hari ni 9 Ramadan. Belum 10 Ramadan lagi. Masih lagi kita berpeluang untuk membuka Al-Quran, membaca Al-Quran. Dan Al-Quran pada bulan Ramadan ini, salli ala Sayyidina Muhammad, sangat diutamakan oleh para ulama. Antaranya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Iaitu Al-Imam Malik Ibn Anas, Al-Imam Darul Hijrah. Tenaga pengajar hadis, ilmu hadis. Hadis Nabi SAW di Madinatul Munawwarah. Iaitu imam kepada mazhab Maliki. Guru kepada imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik, kitab Al-Muwatta' li Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik, subhanallah, Imam Malik pada setiap hari pada bulan-bulan yang bukan Ramadan, Imam Malik tiap-tiap hari akan mengajar hadis dan meriwayatkan hadis. Imam Malik alim dalam ilmu hadis. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala belajar kitab Muwatta'. Susunan Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dah hafal hadis-hadis yang disusun oleh Imam Malik.
sebelum daripada belajar dengan Imam Malik lagi. Salli ala Sayyidina Muhammad. Imam Malik alim dalam bidang hadis. Salli ala Sayyidina Muhammad, sangat tegas dalam pengajarannya. Tetapi bila masuk bulan Ramadan, dia tinggalkan segala pengajaran hadisnya dan dia akan tumpu kepada Al-Quran. Maka kata murid-muridnya, ketika aku menziarahi Imam Malik rahimahullah ta'ala, maka dia sedang membaca Al-Quran pada bulan Ramadan tu. Kemudian aku kembali pulang ke rumah aku ingin menziarahinya semula. Maka ketika aku menziarahinya semula, aku mendapatinya dia sedang membaca Al-Quran. Aku kembali ke rumah aku dan aku berazam dan berniat untuk menziarahinya semula. Dan aku bila menziarahinya dan aku melihat dia bersama dengan Al-Quran dan membaca Al-Quran. Subhanallah. Sepanjang masa dan waktunya membaca dan mentelaah Al-Quran. Begitu juga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, muridnya. Imam Syafi'i pada bulan-bulan yang bukan Ramadan, Imam Syafi'i akan khatam satu bulan 30 kali khatam, yang ini membawa maksud satu hari satu kali khatam. Adapun pada bulan Ramadan, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala akan khatam Al-Quran pada bulan Ramadan sebanyak 60 kali khatam. Yakni satu hari dua kali khatam, ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu ta'ala. Maka kenapakah Imam Syafi'i ni boleh khatam sebanyak 60 kali? Salli ala Sayyidina. Kita pun peliklah. Sebabnya saya pernah buka radio Al-Quran ataupun kaset Al-Quran bermula daripada pagi subuh sampai subuh besoknya balik, nak habiskan 30 juzuk rakaman bacaan Al-Quran yang dibaca oleh para masyayikh. Kalau kita buka sekalipun, maka dia tetap akan lebih daripada 24 jam yang kita peruntukkan untuk membuka Al-Quran. Subhanallah. Itu rakaman non-stop, tak ada berhenti. Maksudnya dia tak ada berhenti makan, tak ada berhenti buka puasa, tak ada berhenti solat tarawih, tak ada berhenti sahur, tak ada berhenti morih, tak ada berhenti pergi bazar. Nah, dia terus dibaca kaset tersebut pun lebih daripada 24 jam. Maka kalaulah fikiran kita boleh fikir, adakah logik Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala boleh mengkhatamkan Al-Quran satu hari 2 kali khatam? Salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tak baca pun, kita buka je radio pun tak boleh habis 24 jam. Apatah lagi kalau kita baca dengan banyak salahnya, dengan kena tegur dengan gurunya, dengan kita nak makannya lagi, dengan kita nak berbuka puasanya lagi, dengan kita nak solat tarawihnya lagi, maka kita tidak akan mampu nak mengkhatamkan Al-Quran. Dan satu hari sekali pun kita tak akan mampu. Salli ala Sayyidina. Jadi apakah yang Allah SWT beri kepada Imam Asy-Syafi'i? Kata ulama, Allah beri 2 perkara. Tuan-tuan tulis di ruang komen ataupun tuan-tuan buatlah nota. Ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah SWT, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah berikan yang pertama kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, Allah berikan keberkatan masa. Orang lain rasa masa dia laju, tapi bagi Imam Syafi'i Allah lipatkan dunia ni, salli ala Sayyidina Muhammad. Allah bagi pada dia masa yang sangat barakah, yang kalau dia baca Al-Quran ibarat masa tu lambat sangat nak berjalan. Nak menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nak izinkan Imam Asy-Syafi'i dapat pahala yang besar dan banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tengok dalam kehidupan kita tuan-tuan. Kalau kita ada masa untuk baca Al-Quran, maksudnya masa kita akan barakah. Maka jadikan masa kita barakah dengan membaca Al-Quran. Salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan ada masa baru baca Al-Quran, tapi cari masa untuk baca Al-Quran. Bukan ada masa baru baca. Tak, kita kena adakan masa untuk baca. Jadi jangan terbalik. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dan yang kedua, apakah yang Allah berikan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala? Allah berikan dia kemahiran dalam bacaan. Kemahiran dalam bacaan ni tidak akan boleh diperolehi melainkan dengan mempelajari daripada guru yang mahir dan banyak membacanya. 2 tuan-tuan. Macam mana nak dapat bacaan Al-Quran yang mahir? Mestilah mempelajari daripada gurunya yang mahir dan banyak mengulang dan membacanya. Barulah dia akan mahir. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dia terlalu mahir. Sehingga kan kalau dibaca tu tuan-tuan terlalu laju, dan dalam keadaan laju pun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala membaca dengan keadaan bertajwid dan bertartil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Al-Quran ini kita kena baca dia. Sebab itu namanya Al-Quran. Apa maksud Al-Quran? Al-Quran maksudnya sesuatu perkara yang dibaca. Al-Quran, sesuatu perkara yang dibaca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mulakan surah Al-Qadar dengan menyebutkan tentang penurunan Al-Quran berlaku pada malam tersebut. Barulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan
tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apakah itu malam Lailatul Qadar. Sebelum nak dapat malam Lailatul Qadar, seolah-olahnya Allah bagi tahu bahawa nak dapat Lailatul Qadar dan kelebihan 1000 bulan dan malaikat-malaikat turun ke dunia dan minta ampun pada kamu dan kamu akan selamat sejahtera sampai waktu subuh, maka kamu kena dekat dengan Al-Quran. Kamu kena baca Al-Quran. Kamu kena amalkan Al-Quran. Kamu kena sebarkan Al-Quran itu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Maka kalau kita belum mula, maka mulakan. Kerana apa? Kerana mudah-mudahan dengan sebab Al-Quran ini, Allah pertemukan kita dengan malam Al-Qadar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nak ceritakan tentang kemuliaan Al-Qadar ataupun malam Al-Qadar ini tuan terlalu panjang dan mengambil masa yang banyak. Namun boleh saya ceritakan sedikit daripada apa yang diceritakan oleh para ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada malam tersebut tuan-tuan, malaikat Jibril alaihi salam bersama dengan seluruh para malaikat yang lain, termasuk malaikat Hamalatul Arsy, malaikat penjaga Arash, malaikat-malaikat yang lain yang besar-besar yang Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan tubuh badan mereka terlalu besar. Malaikat Jibril alaihi salam turun tuan-tuan, mengiringi Al-Quran turun bersama dengan para malaikat yang lain, berarak menunjukkan bahawa barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu panduan dalam kehidupannya, menjadikan Al-Quran itu kekasih hatinya, menjadikan Al-Quran itu sahabat karibnya di dunia ini, tiap-tiap hari dia bersama dengan Al-Quran sehingga dia ada Quran peribadinya sendiri, dan Al-Quran itulah yang dia akan baca setiap daripada harinya, maka orang-orang yang macam inilah orang-orang yang bakal menjemput malam Al-Qadar di dalam Ramadannya pada tahun ini dan tahun-tahun akan datang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tips yang paling besar yang saya nak kongsikan pada ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar, tips yang paling besar adalah membaca Al-Quran, memahaminya, mempelajarinya, kemudian mengamalkan serta menyampaikan. Jadi apakah hak Al-Quran? Ada 4. Yang pertama, belajar dia. Yang kedua, baca dia. Yang ketiga, amalkan dia. Macam mana nak amal? Kena fahamlah. Dan yang keempat, sebarkan dia. Ada 4 tuan-tuan. Hak Al-Quran yang kita kena buat. Yang pertama, belajar dia. Yang kedua, baca dia. Yang ketiga, faham dan amalkan dia. Dan yang keempat adalah menyampaikannya. Salli ala Sayyidina Muhammad. Maka kalaulah kita nak dapatkan malam Lailatul Qadar, tanya, adakah kita dah baca? Kalau nak dapat malam Lailatul Qadar, adakah kita telah memahami maknanya dan kita beramal dengannya? Adakah kita dah belajar dia? Yang kedua, adakah kita dah baca dia? Salli ala Sayyidina Muhammad. Dan yang ketiga, adakah kita dah salli ala Sayyidina Muhammad, kita dah faham dan memahami maknanya serta kita dah amalkannya? Dan yang keempat, kalau kita dah buat tiga-tiga perkara tersebut, adakah kita dah jadi ejen penyebarannya? Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Puan Nurin Wahida kongsikan nota kita pada pagi ini. Salli ala Sayyidina Muhammad. Saya doakan mudah-mudahan yang tulis nota, kongsi, Allah berikan kebaikan dan Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka ibu-ibu dan ayah-ayah, maka tidak ada lain yang boleh kita dekati pada bulan Ramadan ini melainkan mendekati Al-Quranul Karim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam keadaan Allah SWT tutup pintu neraka, Allah belenggu syaitan-syaitan, Allah buka segala kebaikan dan Allah buka pintu syurga, maka rebutlah peluang untuk membaca Al-Quran pada bulan dan masa ini. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dan paling afdal bacaan Al-Quran di dalam bulan Ramadan ni adalah dengan kaedah tadarus yang ulama ajarkan, iaitu seorang membaca dan seorang lagi menyemak bacaan. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sunnahnya Nabi SAW pada setiap bulan Ramadan. Iaitu malaikat Jibril alaihi salam akan datang dan akan bertadarus dengan Nabi SAW. Malaikat Jibril baca, Nabi dengar. Nabi baca, malaikat Jibril dengar. Salli ala Sayyidina Muhammad. Amalan yang paling utama sekali pada bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu kita digalakkan kalau boleh khatam sekali paling kurang di bulan Ramadan. Kalau boleh khatam 2 kali di dalam solat tarawih kalau mampu. Salli ala Sayyidina. Banyak surau dan masjid dia buat bacaan Al-Quran 30 juzuk sepanjang Ramadan ini. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah SWT, tidak kita nafikan amalan-amalan yang lain. Tidak kita katakan amalan yang lain itu kecil ganjarannya. Tidak. Kita tidak katakan begitu. Tetapi amalan yang utama yang perlu kita habis dan sibukkan masa kita adalah membaca dan memahami Al-Quran, mengamal dan menyampaikannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah seseorang itu menginginkan sesuatu perkara, maka kata ulama, dia perlu korbankan perkara yang lain. Kalau kita nak dapatkan air yang nilaiannya RM10, maka kita kena korbankan wang ringgit kita yang nilainya RM10. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kalaulah kita menginginkan sesuatu perkara yang berharga, maka kita kena korbankan perkara-perkara yang berharga juga. Tapi harganya itu lebih murah dan lebih rendah daripada apa yang kita ingin dapatkan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kalaulah kita inginkan akhirat yang kita bahagia di sana nanti, maka kita kena korbankan masa di dunia kita. Kalaulah kita menginginkan pahala yang besar, maka kita kena korbankan masa bermain kita di dunia. Kalaulah kita menginginkan fadilat pahala membaca Al-Quran sehingga kita mendapat syafaat Al-Quran di akhirat nanti, maka kita kena korbankan masa tidur kita, masa morih kita yang lama itu, masa kita bersembang dengan sahabat-sahabat kita ketika di luar bulan Ramadan. Maka kita kena buang semua tu untuk kita isi dan kita penuhi masa kita dengan membaca Al-Quranul Karim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mulakan. Kalau kita belum belajar Al-Quran, cari guru. Kalau kita belum baca Al-Quran, baca Al-Quran dengan betul seperti mana ia diturunkan. Kemudian kalau kita dah faham dan dah tahu nak bacanya, maka kita cuba memahami maknanya sehingga kita baca tu kita rasakan kelazatan ketika membaca Al-Quran. Dan yang keempat, kalau kita dah memahami maknanya dan kita beramal dengannya, maka ketika itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bolehlah tuan-tuan sampaikan, tuan-tuan sebarkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ilmu tersebut kepada yang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nak mengerjakan amal soleh ini adalah bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya saya nak kongsikan pada ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita nak dapat amal, nak dapat izin untuk beramal, maka kata ulama dia ada 2 pintu dan kunci. Jadi macam mana kita nak beramal pada malam Lailatul Qadar? Maka dia ada pintu dan kunci dia. Jadi kalau kita nak masuk malam Lailatul Qadar, kena buka pintu dia. Nak buka pintu dia tu kena ada kunci dia. Maka pintu dan kuncinya apa dia? Maka pintu dan kunci kepada malam Al-Qadar untuk kita ibadah pada malam tersebut, yang pertama adalah doa yang banyak. Minta dengan Allah, Allahumma rzuqna Lailatul Qadri ya Allah. Allahumma rzuqna Lailatul Qadri ya Allah. Doa ni banyak-banyak. Tiap-tiap kali lepas tarawih, tiap-tiap kali solat, doa. Allahumma rzuqna Lailatul Qadri ya Allah. Allahumma a'inna 'alal qiyam fiha. Allahumma a'inna 'alal qiyam fiha. Allahumma rzuqna Lailatul Qadri ya Allah. Siapa yang boleh tulis, kongsikan pada sahabat-sahabat, nanti screenshot. وأعنا على القيامة وأعنا على القيام فيها يا الله. Rezekikan kami malam Lailatul Qadar ya Allah, dan berikan kekuatan kepada kami ataupun bantu kami ya Allah mendirikan malam tersebut. Allahumma ja'alna min muqimina ilal lail. Ya Allah, jadikan kami orang yang membangunkan malam tersebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka yang pertama, kunci dia apa dia? Doa. Kunci nak buka pintu malam Lailatul Qadar adalah doa. Tulis di ruang komen. Kemudian doa tadi tu tulis juga. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ibu ayah-ayah yang dirahmati Allah SWT. Dan pintu kepada pertemuan kita dengan malam Al-Qadar itu apa dia? Rendah hati, rendah diri, jangan sombong.
kena banyak buat baik pada manusia. Walaupun orang tu buat salah dengan kita, kena maafkan dia. Kita kena bagi makan pada orang yang buka puasa. Kita kena sedekah. Kita kena tolong orang. Rendahkan hati kita. Rendahkan diri kita. Kita kena mengaku dosa dan kesalahan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar permintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Maka rendahkan hati serendah-rendahnya. Dan secaya Allah Subhanahu Wa Taala akan tinggikan kamu pada malam Lailatul Qadar itu dengan kemuliaan demi kemuliaan. Ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya dah kongsikan tadi tu, iaitu dua perkara utama yang kita boleh mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah dengan doa yang tulus ikhlas minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua adalah dengan merendahkan diri kita. Innamal a'malu bit-tawfiq wat-tawfiqu minallah wa miftahuha bid-du'a'i wa tadarru' kata ulama. Amal itu dengan taufik, dan taufik itu adalah daripada Allah SWT, dan kunci pembuka taufik adalah doa dan rendah hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan akhirnya, apakah yang kita nak minta pada malam Al-Qadar kalau kita bertemu? Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cari malam Lailatul Qadar ni 10 malam akhir. Tuan-tuan dah maklum. Salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Puan Nurin Wahidah. Barakallahu fikum. Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar. Baru ni kami ziarah di makam Sayyidina Abdullah ibnu Umar di Makkatul Mukarramah. Tuan-tuan kalau pergi Mekah, tuan-tuan pergilah ziarah makam Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Kami ziarah, alhamdulillah Allah izinkan ziarah makam Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Katanya Nabi SAW i'tikaf dalam masjid pada 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Kemudian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan bahawa Nabi SAW berkata yang bermaksud, katanya dia bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kalau saya mengetahui adanya Lailatul Qadar, apakah yang akan saya baca pada malam itu? Ataupun apakah yang saya akan minta pada malam itu?" Bagi dia menjawab, bacalah, "Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Walijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Wali ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin." Maka malam ni banyakkan istighfar, banyakkan selawat, baca Al-Quran paling kurang 1 muka, kemudian kita bersedekah paling kurang RM1, kemudian kita bersahur, kemudian kita bagi makan pada orang yang sahur dan orang yang berbuka. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka saya rasa cukup perkongsian kita pada pagi ini dan tengah hari ini. Mudah-mudahan ia memberi manfaat pada ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ia menjadi pedoman dan panduan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah terima ia ini sebagai amalan ibadah yang menyebabkan Allah beratkan timbangan amal kita di akhirat nanti dan menyebabkan kita rasa gembira dan seronok. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Serahkan semula kepada host kita ataupun moderator kita untuk meneruskan majlis. Kalau dipersilakan. Terima kasih Ustaz. Okey, sebelum kita ada masa kan Ustaz kan, kita ada masa lagi. Saya nak buka soalan lah daripada sahabat-sahabat. Tapi sebelum tu saya bacakan dulu, ada yang dah chat, yang berikan soalan di chat kita. Soalan tadi saya nampak. Okey, daripada sahabat saya ni, dia kata, "Ustaz, jika kita dah habis 30 juzuk sebelum Ramadan, jadi kita masuk bulan Ramadan tu, kita dah ulang balik bacaan, dah masuk juz 4. Jadi adakah bila masuk juz 4 tu, adakah kita tergolong dalam golongan yang macam Ustaz nyatakan tadi? Masuk Ramadan di juz 1, sebab sebelum tu dia dah khatam Quran, dia dah mula sebelum luar Ramadan, masuk Ramadan dia mula daripada juz 4.
So adakah dia termasuk dalam golongan yang Ustaz nyatakan tadi? Soalan dia. Suara tak ada. Ustaz, suara tak dengar. Assalamualaikum. Okey. Dengar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Maka jawapannya adalah kita termasuk daripada golongan tersebut. Kerana apa? Tiap-tiap kali kita khatam dan kita memulakan semula membaca Al-Quran, maka ia tergolong daripada golongan orang yang memulakan daripada awal. Salli ala sayyidina Muhammad. Cumanya ambillah fadilat tadarus. Ambillah fadilat bertadarus, yakni bukan sekadar membaca. Membaca tu duduk bawah. Membaca tu dalam bahasa Arab dia panggil tilawatil Quran. Tilawah, membaca Al-Quran seorang lah. Jadi baca Al-Quran kalau seorang-seorang ada salah tak? Tak ada salah. Betul je semua. Betul kan? Bila kita baca Al-Quran seorang-seorang semuanya betul. Kalau kita tak, ayat yang pertama dah salah. Bagi tahu bahawa membaca Al-Quran dengan bertadarus itu lebih utama pada bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana ia mempelajari, belajar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi tadarus dengan malaikat Jibril alaihi salam. Nak bagi tahu bahawa syaitan dia akan suka mengurangkan kita. Kalau kita nak tadarus, dia akan kata bacalah Al-Quran. Kalau kita nak baca Al-Quran, dia kata tak apalah, awak dah baca dah khatam sebelum Ramadan, tak payah baca lagi dah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Syaitan dia akan cari jalan seboleh-bolehnya untuk kita tidak beramal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka saya pesan pada diri saya yang lemah ini dan pada tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah SWT, pencinta Al-Quran, maka carilah masa untuk tadarus. Kerana apa? Tadarus peringkat dia lebih tinggi. Nabi SAW sebut khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Nabi tak cakap sebaik-baik kamu adalah orang yang membaca Al-Quran. Nabi cakap orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Maksudnya kalau dia belajar, dia sudah tentu dia akan baca Al-Quran. Tapi kalau dia baca Al-Quran tanpa belajar, maka dia akan tersilap dan jatuh dalam kesalahan. Maka bila jatuh dalam kesalahan, maka dia akan mengurangkan kecintaan Allah terhadap diri dia. Sebab Allah kata, sebab Nabi SAW kata, innallaha yuhibbu an yuqra'al Quran ghaddan kama unzil. Allah suka orang yang baca Al-Quran seperti mana ia diturunkan. Seperti mana Allah turunkan pada Nabi SAW bacaannya yang sebenar. Allah suka orang-orang ataupun umat-umat Nabi SAW membaca Al-Quran seperti mana ia diturunkan kepada Nabi SAW. Macam mana kita nak tahu diturunkan kepada Nabi? Sudah tentulah kita kena ambil ni daripada mulut guru kita. Maka kaedah yang paling cepat dan paling mudah adalah dengan talaqi musyafahah, iaitu bertadarus, belajar Al-Quran daripada mulut ke mulut. Itulah yang terbaik pada bulan Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun pahala teruskan baca itu dia akan dapat. Adapun kelebihan dan afdal itu berbeza. Nah, afdal apa? Afdal ma aktsara thawaban. Apa maksud ma aktsara thawaban? Banyak pahala yang dia akan dapat. Maka kalau orang bijak, dia akan kejar yang banyak pahala. Berbanding dia ada pahala tapi dia kurang sikit. Maka orang yang bijak adalah orang yang menyusahkan diri dia untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah SWT. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Ustaz. Soalan seterusnya, ada pendapat yang mengatakan Allah minta kita tadabbur Al-Quran, bukan baca dan khatam Al-Quran. Macam mana nak hadapi pandangan ini? Allah minta kita tadabbur Al-Quran. Bukannya baca atau khatam Quran dalam bulan Ramadan. Minta kita baca. Maksudnya saya rasa masuk Kak Yang betul ke? Maksudnya membaca sambil tadabbur. Maksud tak khatam pun tak apa dalam bulan Ramadan. Betul ke? Ni sahabat saya type ni Ustaz. Saya rasa itulah maksud dia. Macam mana Ustaz pandangan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bi'adadi khalqillah. Ibu dan ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-wajibat akthar min al-awqat. Kita punya tugas ataupun kewajipan yang kita nak kena buat lebih banyak daripada waktu yang Allah beri pada kita. Kita kena ingat kita dah tak ada masa dah. Siapa yang kata dia ada masa banyak, maka dia penipu. Dia pembohong. Kita tak ada masa. Apa yang kita kata kita ada masa banyak? Masa apa yang kita banyak? Kita nak baca Al-Quran pun masih lagi tak dapat nak baca dengan betul. Bila kita nak membaca Al-Quran masih lagi tak dapat membaca dengan betul. Macam mana kita nak memahami maknanya? Sudah tentu takkan boleh kita nak memahami maknanya kalau kita tak membacanya dengan betul. Contoh,
Rabbana la tuzigh qulubana. Sepatutnya Rabbana la tuzigh qulubana. Pakai ghain. Bukan Rabbana la tuzigh qulubana. Bukan pakai ain kan. Jadi kalaulah ada lagi orang yang membaca Rabbana la tuzigh qulubana. Macam mana dia nak faham maksud tuzigh tu? Kalau diguna ain. Adakah maknanya sama dengan ghain? Tak sama. Maka sudah tentulah dia kena mulakan dengan membaca dulu. Bila dia membaca dengan betul dan dia memahami dengan betul dengan mengikut kaedah sebutan yang betul, maka dia bolehlah mencari makna yang sebetulnya. Namun dia akan boleh tadabbur maknanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Gitu. Jadi kita nak baca Al-Quran sampai kita boleh faham Al-Quran itu. Bagaimana caranya? Dengan baca yang betul dan kemudian kita belajar bahasa Arab sedikit untuk kita memahami maknanya. Kemudian barang siapa yang ada masa lagi, maka dia belajar tafsiran Al-Quran. Bila ada masa lagi, maka dia akan belajar untuk menyampaikan ilmu-ilmu tersebut. Maka sebab tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita tidak katakan kita tidak katakan Allahumma salli ala seperti mana soalan tadi. Kita tidak katakan okey, oh ni amalan ni yang kita kena yang nak kena selesaikan. Maksudnya baca Al-Quran dengan tadabbur, memahami maknanya. Itu satu bab yang kita kena buat. Mengkhatamkan ataupun membaca dengan banyak pun satu bab yang kita kena buat. Semuanya kita kena buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka kedua-duanya baik. Kedua-duanya kita kena kejar. Itu maksudnya. Fastabiqul khairat. Apa sahaja kebaikan kita kena kejar. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang kejar khatam Al-Quran baca dengan baik pun betul. Orang yang baca Al-Quran memahami maknanya pun betul. Tak salah. Sebab hak Al-Quran saya tempat kan. Yang pertama belajar. Yang kedua baca dia. Yang kedua faham dia dan amalkan dia. Yang keempat sampaikan dia. Sebab tu saya kata tadi awal-awal, masa kita ada tak? Ada tak masa ni? Tak ada masa untuk kita kena cakap, kita kena usahakan supaya masa kita penuh dengan Al-Quran. Wallahu ta'ala. Terima kasih Ustaz. Soalan seterusnya. Salam Ustaz, soalannya turunnya Al-Quran adalah 17 Ramadan. Adakah malam Lailatul Qadar bermula pada malam tersebut dan Allah merahsiakannya bukan sekadar 10 malam terakhir? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nuzul Al-Quran adalah tarikh yang diambil adalah tarikh awal diturunkan. Ambil sempena tarikh awal diturunkan Al-Quran itu 17 Ramadan, iaitu tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Nabi SAW menerima wahyu yang pertama daripada Allah SWT. Maka tarikh 17 hari bulan Ramadan itu adalah tanggal wahyu yang pertama diturunkan secara beransur-ansur kepada Nabi SAW, yang merupakan wahyu yang pertama pada Nabi SAW. Maka ulama ambilkan tarikh, meletakkan nuzul Al-Quran itu sebagai tarikh peringatan supaya seluruh manusia mengingati hari peristiwa yang besar itu, iaitu penurunan Al-Quran kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kali yang pertama di Gua Hira. Adapun qadar Nabi SAW cari pada 10 malam yang terakhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Allah SWT sebut tentang Lailatul Qadar ini bukan berkenaan dengan tarikh awal Allah SWT turunkan di Gua Hira pada 17 Ramadan tu. Tidak. Allah SWT bagi tahu pada malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang Allah pilih, yang Allah letak dalam bulan Ramadan. Ada pandangan ulama mengatakan bahawa 10 akhir Ramadan. Ada juga yang mengatakan awal-awal Ramadan. Ada juga yang mengatakan tengah-tengah Ramadan. Tapi hadis yang sahih, Nabi SAW suruh cari malam Lailatul Qadar adalah pada 10 malam yang terakhir. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Ustaz. Seterusnya, Alhamdulillah Ustaz, saya seorang guru agama. Setiap hari saya ajar Al-Quran dan bertadarus Al-Quran bersama murid. Dan waktu saya seorang diri, saya akan penuhkan dengan membaca Al-Quran. Boleh kan Ustaz macam tu? Dan setiap apa yang kita buat dengan Al-Quran akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Sayyidina Muhammad, teruskan mengajar Al-Quran kepada murid-murid. Orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkan, kemahirannya akan bertambah. Sebutannya akan bertambah fasih. Ilmunya akan bertambah mantap dan bertambah tajam. Barang siapa yang belajar Al-Quran kemudian disimpan untuk dirinya sendiri, maka ilmu Al-Quran itu tidak akan tersebar. Kan saya kata tadi, hak Al-Quran kena sebarkan. Cara sebar supaya Al-Quran ini menjadi silsilah rantaian
hingga hari kiamat dan menyebabkan kita dapat pahala yang banyak. Allah sebut dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran, kata Allah, dan kamilah yang akan menjaganya, yakni Allah akan jamin keberadaan dan jaminan Al-Quran tidak diselewengkan sampai hari kiamat. Nak bagi tahu bahawa kalaulah Al-Quran itu ada sampai hari kiamat, sudah tentulah guru-guru Al-Quran akan ada sampai, dan sudah tentulah akan ada orang baca Al-Quran kiamat. Orang-orang yang mengajar Al-Quran, kalaulah kita jadi orang yang mengajar Al-Quran, anak murid baca Al-Quran, kemudian dia akan ajar pula pada orang lain, kemudian dia akan ajar pula pada orang lain, sampai hari kiamat itu akan berlaku, maka masih lagi ada orang akan baca Al-Quran disebabkan kita yang ajar. Maka pahala kita walaupun kita sedang duduk di dalam kubur kita, walaupun kita terbaring di atas katil kita, walaupun kita sedang memasak, tetapi baca Al-Quran, ada orang baca tahajudnya, baca pada solat sunatnya, ada orang baca Al-Quran pada malam harinya, maka walaupun kita sedang berbaring di atas tilam yang empuk, tetapi Allah sedang memberikan pahala dalam keadaan kita sedang tidur nyenyak, kerana pahala kita mengajarkan Al-Quran pada orang lain. Maka ambil peluang tu. Jadikan diri kita orang yang menjadi ejen penyebaran Al-Quran. Wallahu ta'ala. Terima kasih Ustaz. Ada soalan lagi ke daripada sahabat-sahabat yang nak tanyakan terus kepada Ustaz saya? Boleh on lah mic. Silakan. Silakan kita ada masa lagi. Ustaz pun tengah berehat ni sebelum bergerak lagi. Ustaz, saya nak tanya tadi pasal tadarus tu. Saya pernah tadarus lah. Dan tapi saya rasa waktu kita tadarus dalam 10 orang, 15 orang tu, dia ada yang saya rasa saya salah, ada yang saya rasa sahabat-sahabat saya salah. Tapi kita nak pun betulkan, ada yang rasa macam tak payah betulkan sebab nanti lambat, kena gerak. Macam mana pandang Ustaz tu? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, pandangan saya itu tak tepat. Perlu dibetulkan. Sebab itu kalau dalam tadarus ni kita kena cari satu orang ketua tadarus ataupun dia tu lebih mahir daripada kita. Kalau boleh masa tadarus kita kena cari orang daripada kita dan kita boleh belajar daripada dia sesuatu. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Kita boleh belajar daripada dia sesuatu. Maka bila kita baca, maka betul tambah ilmu kita. Itu tujuan tadarus. Nabi SAW belajar dengan siapa? Jibril alaihi salam. Sudah tentulah Jibril lebih mahir daripada Nabi SAW dari sudut, maksudnya dari sudut bacaan yang datang daripada Allah melalui perantaraan malaikat Jibril kemudian turun pada Nabi SAW. Allah kata dalam surah Al-A'la, sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Kami akan bacakan kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, maka kamu tidak akan lupa illa Allah, melainkan apa yang Allah SWT izinkan dan apa yang Allah kehendaki. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi SAW belajar dengan Sayyidina Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril baca, Nabi dengar elok-elok. Kemudian Nabi pula baca. Kaedah yang sebenar. Cari daripada golongan ataupun sahabat-sahabat kita, orang-orang yang mahir. Dan tujuan kita belajar Al-Quran, baca Al-Quran bukanlah kita nak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bacanya sehingga kita digelar sebagai orang yang khatam pada Ramadan kali ini. Tidak. Berapa ramai orang yang khatam Al-Quran, hakikat di sisi Allah dia tidak khatam pun. Berapa ramai orang yang tidak khatam Al-Quran tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia khatam Al-Quran. Jadi kita faham tu. Kalau kita baca Al-Quran salah, lepas tu kita duk bagi tahu orang lain yang kita khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran tahun ni, oh kesian awak tak khatam Al-Quran, sedangkan dia tu khatam Al-Quran dua juzuk je. Yang lagi 8 juzuk orang lain semua khatamkan. Kalau kita tak teruskan sallallahu ala Sayyidina Muhammad, kita baca satu muka je. Dan lain orang lain baca, kemudian kita pun pergi tandas, kita pergi minum air, kita pergi makan karipap. Apa benda kita buat masa tadarus tu. Jadi kita baca pun secara keseluruhannya. Maka yang utamanya adalah orang yang bijak adalah orang yang duduk dalam majlis tadarus daripada awal sampai akhir, dia tak bergerak-gerak. Dia baca, dia dengar orang baca, kemudian dia tegur, dia berbetulkan kesilapan, dia ditegur. Itu kaedah bacaan bertadarus yang sempurna. Wallahu ta'ala alam. Okey, Ustaz, soalan seterusnya. Kalau kita baca Al-Quran, sama ke pahalanya kalau kita menggunakan Al-Quran terjemahan? Salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita guna Quran terjemahan, kita ambil wuduk tak? Kita ambil wuduk
ataupun kita tak ambil wudu, maka membaca Al-Quran dengan berwudu itu lebih besar pahala dia daripada membaca Al-Quran tanpa wudu. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita membaca Al-Quran yang terjemahan, kita memahami maknanya dan kita boleh tadabbur, oh ini maksudnya, oh kawan-kawan kita baca kita boleh faham. Oh kita boleh menambah rasa dalam hati kita tentang baca Al-Quran, maka itu besar pahalanya. Jadi kita tengok keadaan. Apakah kelebihan dan kekurangan kita. Kalau kita ada kelebihan memahami makna Al-Quran tanpa terjemahan, maka kita lebih baik guna Al-Quran yang total, mushaf, tidak ada terjemahan. Sebab kita mampu untuk memahami maknanya sendiri. Salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti mana yang kita telah belajar daripada para ulama. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau rasa dengan kita membaca Al-Quran melihat terjemahan, maka itu lebih ala Sayyidina Muhammad, lebih menyebabkan kita rasa seronok dan rasa lazat membaca Al-Quran, maka itu lebih baik untuk diri kita. Salli ala Sayyidina. Boleh? Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Ustaz. Ada sebarang soalan lagi ke sebelum kita nak tutup majlis kita? Ada yang nak tanya pasal zikir ke, selawat ke? Adakah? Okey, kalau tak ada. Okey Ustaz, saya rasa insyaAllah kita ramailah dapat manfaat hari ini. Betapa besar ni hikmah kita berganding rapat, sebenarnya berkawan dengan Al-Quran ni, bersahabat dengan Al-Quran dari segala sudut dan menunaikan keempat-empat hak Al-Quran. Dan hari ini juga Ustaz dah ajar kita bagaimana kita perlu tahu kunci dan pintu untuk kita buka menjemput Lailatul Qadar bersama-sama dengan kita pada malam ini, pada malam-malam yang akan datang ini, dan hari ini baru 8 Ramadan. So banyak lagi yang dapat kita baiki. Jadi jika tak ada soalan daripada sahabat-sahabat, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Yasir yang dapat bersama dengan kita. Saya pun dapat tahu Ustaz ada kelas dia juga. Kelas talaki ya Ustaz. Tadabbur ke apa waktu bulan Ramadan. Tapi dah tutup ya Ustaz, 10 orang je kan? 10 orang je. Okey, jadi kita mungkinlah rezeki kita waktu lain. Suara tak ada Ustaz? Ada. Salli ala Sayyidina. Dengar tak suara saya? Baru dengar. Baik. Untuk tadarus bersama saya dah ditutup kerananya dah habis dah, maksudnya slot tu dah penuh. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, terutamanya para asatizah, salli ala Sayyidina Muhammad, guru-guru Al-Quran kalau ada dalam ni yang nak tambah ilmu tentang Al-Quran dan nak belajar Al-Quran secara bersanad, ambil riwayat daripada masyaikh, daripada guru yang hebat, baca Al-Quran depan mereka dan mereka iktiraf bacaan tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, maka saya ada peluang tersebut untuk berikan pada tuan-tuan, iaitu bersama guru saya Syekh Ridha Ali Darwish Al-Ilwani hafizahullahu ta'ala, mantan pensyarah Ma'had Al-Shubra di Mesir. Maka dia berada di Salli ala Sayyidina Muhammad di Shah Alam sekarang. Dia datang daripada Mesir, baru sampai sebelum Ramadan hari tu. Dan kami biasa akan uruskan program-program talaki bersanad bersama Syekh Ridha. Jadi barang siapa yang nak ambil peluang bulan Ramadan ni ataupun selepas daripada Ramadan untuk belajar Al-Quran secara bersanad, membaca Al-Quran daripada Al-Fatihah sehingga ke An-Nas, kemudian diberikan sanad dan diiktiraf bacaan mereka sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun mana-mana qiraat yang dia pernah belajar dan untuk dibaca, maka kita galakkan dan kita ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang untuk bersama dengan kami belajar Al-Quran bersama syekh kami. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mungkin proses yang seterusnya nanti saya akan kongsikan pada Dr. Marina berkenaan poster tersebut. Jadi barang siapa yang ingin boleh terus berhubung dengan saya lah untuk saya susun jadual, ataupun boleh tanya saya secara lebih detail tentang bagaimanakah program talaki musyafahat tersebut. Dia boleh dalam dua keadaan sama, ada bersemuka ataupun online. Nah, maka Syekh buka peluang tersebut untuk pelajar-pelajar dan guru-guru Quran di Malaysia. Nah, Syekh ni adalah pensyarah Ma'had Al-Shubra di Mesir. Nah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Okay, terima kasih Ustaz. Nanti saya maklumkanlah selepas dapat poster dari Ustaz. Dengan ini saya mengucapkan lagi sekali terima kasih kepada Ustaz atas perkongsian Ustaz dan atas bimbingan yang Ustaz sampaikan kepada kami. Dan semoga kita semua direzekikan untuk bertemu dengan tetamu teragung di Ramadan ini.
muka tahun ini dan setiap tahun-tahun yang akan datang, dan masih ada peluang untuk kita baiki bacaan Al-Quran kita dan menunaikan hak-hak Al-Quran. Dengan ini saya mohonlah Ustaz, sebelum kita menutup majlis kita, untuk Ustaz membacakan doa lah buat semua jemaah yang dapat hadir pada kuliah hari ini, dan seterusnya kita akan tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعلنا ومن حضرنا ومن غاب عنا وتلامذنا وأولادنا وأصحابنا كلهم من عبادك الصالحين ومن عبادك الطائعين ومن عبادك العلماء العاملين، ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا ليلة القدر يا الله. اللهم ارزقنا ليلة القدر يا الله. اللهم ارزقنا ليلة القدر يا الله في هذه السنة وفي كل سنة. اللهم أعنا على القيام فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى وشفاء ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وقبورنا ووجوهنا وبيوتنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وفعل وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وفعل وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Sahabat, kita tutup majlis kita dengan surah Al-As dan juga tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah Ustaz, nanti saya WhatsApp Ustaz untuk seterusnya lah. Boleh insyaAllah. Okay, terima kasih semua sahabat-sahabat yang dapat